Hai semua, Assalamualaikum. Resepi kali ni memang special. Makanan kegemaran semua rakyat Malaysia iaitu roti canai dan kari dalca. Cik Nom akan share resepi yang dah test banyak kali dan sukalah dengan hasilnya. Dough roti canai ni kita guna bahan-bahan yang mudah nak dapat kat rumah. Cuma cara buatnya tu yang tentukan hasilnya tu macam mana. Tak pandai teba? Jangan risau. Ada caranya nanti Cik Nom tunjuk dalam video. Cik Nom pun bukannya pro. Sikit cukup-cukup makan je. Janji hasil tu mantap. Untuk kari dalca atau kuah dal pula, Cik Nom gunakan kaedah tumis darat yang memang sedap sangat dan wangi kari tu. Rasa memang cukup perfect. Dan yang bagusnya, kita boleh letak banyak sayur kalau buat sendiri. Hidang dengan roti canai panas yang garing di luar dan lembut di dalam memang terbaik. Okey, jom mula. Resepi ni untuk 1 kilo tepung gandum. Cik Nom guna jenama ni, tapi berat satu pack cuma 850 gram. Kita kena tambah lagi lah 150 gram untuk cukupkan 1 kilo. Cik Nom dah sukat ni tadi. Pecahkan telur 1 biji. Margarin 2 sudu besar menimbun. Nak mudah adun, seeloknya cairkan. Okey, ni Cik Nom dah cairkan. Sekarang kita buat adunan basah dulu. Masukkan gula, garam 2 sudu kecil. Seeloknya kalau nak berasa garam tu, letak 3 sudu kecil. Susu pekat, ada yang guna susu tepung, tapi Cik Nom tak letak. Satu hal pula nak pergi beli. Guna mana yang ada je. Air Cik Nom bancuh guna air suam dulu. Kacau rata. Tambah lagi 1 cawan air sejuk, air biasalah ni. Telur tadi. Dan masukkan margarin cair. Kalau tak makan telur, boleh skip ya. Nak ganti dengan minyak sapi pun boleh. Okey, siap dah adunan cair. Air ni, air suhu bilik, kita standby juga untuk tambah kalau dough tu keras masa menguli nanti. Dalam bekas yang besar, masukkan 1 kilo tepung. Dan tuang adunan cair. Masuk separuh-separuh sambil uli. Kena sabar sikit lah nak menguli dengan tangan. Perlahan-lahan uli dough sampai serap air. Kalau ada mixer yang boleh uli dough ataupun guna bread maker, boleh aja. Uli ni sampai dough tu licin dan tak melekat di tangan. Tekan-tekan dengan penumbuk. Boleh asah bakat menumbuk ni. Cik Nom rasa nak tambah air sikit. Sambil-sambil tu pusingkan besen. Okey, dough ni dah licin dan dah tak berapa melekat. Bahagian kedut ni letak sebelah bawah. Rehatkan 30 minit. Okey, lepas dah rehatkan 30 minit, nampak tak? Dough dah jadi lebih elastik, lembut dan licin. Cara otai nak bulatkan dough. Dough ni kita tolak keluar antara ibu jari dengan jari telunjuk. Tolak jadi bulat macam ni. Lepas tu tarik. Ni cara otai. Sebab Cik Nom buka otai, dough tu kadang-kadang jadi kecil, kadang-kadang jadi besar, jadi ikut dan saja. Tengok ni, satu kecil, satu besar. Bagi Cik Nom lagi senang, timbang sajalah. Guna simple matematik, timbang semua, lepas tu bahagilah. Nak 19 ke, 20 ke. Jadi dapatlah agak-agak seketul tu berat berapa. Kalau nak tambah dough, cubitkan dan tampal, penyek-penyekkan dan bulat macam ni. 1 kilo boleh buat antara 19 ke 22 biji. Ikut sukalah ya, nak banyak mana hasil tu. Dah siap bulat, gunakan margarin, sapu pada bekas. Sapu juga dekat tangan dan lumurkan pada dough. Kena guna banyak margarin supaya dough tu tak melekat masa kita perap nanti dan mudah nak canai.
Susun rapat. Dan tutuplah dengan plastik ke atau apa-apa penutup yang rapat. Cik Noh biarkan semalaman dalam peti sejuk. Kalau 5 ke 6 jam pun dah okey sebenarnya. Kita jumpa esok nanti. Okey, hari ni Cik Noh nak tunjuk cara nak proses kacang dal untuk kuah dal ataupun kari dalca. Mana satu yang betul? Tak tahu kan? Rendam 4 ke 5 jam, tapi lebih bagus kalau rendam kacang dal ni semalaman. Rendam semalaman, Cik Noh simpan je dalam peti sejuk sampai esok pagi tu. Resepi ni guna 1 cawan kacang dal je, berat dalam 200 gram. Jenis pula yang biasa je, bukanlah kacang dal yang mahal tu. Kalau anda nak guna jenis lain, boleh aja. Bilas bersih dah rendam. Ni Cik Noh dah rendam semalaman, dah lembut sikit. Taklah keras kejung macam mula-mula. Tapis kacang dal. Tuang masuk dalam periuk. Ketuk hancur 2 ulas bawang putih. Campak je masuk dalam periuk. Air agak-agak tenggelam 2 ruas jari. Serbuk kunyit sikit. Kemudian tutup dan rebus sampai lembut. Kalau nak cepat, guna pressure cooker pun boleh. Okey, sementara tunggu kacang dal tu lembut, Cik Noh nak potong sayur-sayur untuk kita nak masukkan dalam kuah dal. Carrot potong dadu besar. Kalau kecil sangat, takut hancur pula nanti. Kentang pun sama. Cik Noh potong dadu besar-besar. Ni labu air. Betul kan labu air nama sayur ni? Kupas kulit. Biji kalau ada yang keras dekat tengah tu, potong buang Terung panjang, setengah biji dah cukup lah. Sayur kalau kita letak banyak jenis, kita campurlah sikit-sikit serba satu. Potong dadu juga. Kuah dal ni, Cik Noh suka kalau ada rasa pedas-pedas berempah sikit, tapi tak kuat sangatlah rempah tu. 1 sudu besar serbuk kari daging dan juga 1 sudu besar serbuk cili. Kita campur masa masak nanti. Satu lagi bahan untuk nak tambah sedap kuah, tulang ayam. Kalau anda vegetarian, tak perlu masuk Cik Noh letak bahagian tulang-tulang yang macam ni dan potong kecil-kecil. Ni dada ayam, trimlah ambil bahagian yang tulang tu. Okey, ni kacang dal dah agak lembut. Cik Noh nak kisar setengah daripada semua ni. Kiranya separuh kita kisar halus, lagi separuh kita biar masak kasar-kasar je dalam kuah nanti. Masuk serbuk cili, serbuk kari. Memang kita tak tumis sebab kuah dal ni Cik Noh nak guna kaedah tumis darat. Masukkan tulang ayam, sayur carrot, ni kentang. Masak sampai lembut. Bila kentang dah carrot dah masak empuk, kita bolehlah masukkan sayur-sayur lembut yang lain, iaitu labu air dan terung. Sambung renih sampai kuah dal tu jadi pekat dan sayur ni masak lembut. Memang nampak kuah macam cair mula-mula, tapi jangan risau, lama-lama kacang dal ni akan serap air dan jadi pekat. Sayur-sayur tu pun semua akan bantu lagi pekatkan kuah. Tekstur kasar kacang dal masih ada lagi dalam kuah. Nampak kan? Kalau nak renih lebih lama, tambahkan air je.
Sekarang Cik Nur nak masukkan santan. Kuah dal ni ada je versi yang tak letak santan. Cik Nur letak santan pun sikit aja. Tak banyak, takut berlemak sangat nanti potong pula rasa kan. Garam secukup rasa. Dan last sekali, untuk balancekan rasa, air asam jawa. Ni dah mendidih, boleh tutup api. Sekarang kita sediakan bahan untuk tumis darat. Bawang merah kecil, iris nipis. Cili kering, gunting kasar, Cik Nur potong 2 je. Panaskan 1/4 cawan minyak dalam kuali. Tumis rempah biji sawi dan kayu manis sikit. Daun kari. Dan kemudian irisan bawang merah. Dan juga cili kering. Kacau sampai bawang tu masak kekuningan dan naiklah bau semua bahan-bahan ni. Boleh tutup api. Dan tuang masuk semua bahan tumisan dalam periuk kari dal. Kena waktu panas-panas lagi ya, biar berdesir bunyi. Cepat-cepat tutup periuk dan biarkan 10 ke 15 minit atau setengah jam ke. Jangan buka tau. Dah masak pun kari dalca. Ni doh roti canai yang Cik Nur perak semalam. Kena keluarkan 2 ke 3 jam sebelum masak supaya hilang sejuk sepenuhnya dan jadi lembut untuk kita tebar. Tabur minyak atas meja. Meja Cik Nur ni bersih ya. Ambil satu doh, tekan lepeh, tekan dengan tapak tangan ya, bukan jari. Kalau tekan dengan jari nanti tak sekata, jadi mudah koyak lah bila kita tebar nanti. Cik Nur tak pandai nak tebar sebenarnya. Baru je belajar 1 hari lepas. Memang ke laut lah jadi dia. Kita pegang 2 tangan macam ni. Tangan kanan angkat dan tangan kiri adjust ikut je. Kena lembut tangan tu. Tu yang mencabar. Kita angkat dan hempas dekat meja. Bila dah jadi besar, Cik Nur memang tak reti nak tebar dah. Jadi tarik je lah macam ni sampai nipis. Doh ni sangatlah elastik. Kalau koyak sikit-sikit tu, pejam mata je. Bahagian tepi kita kena tarik bagi nipis juga. Tuang minyak dan margarin sikit sebelum gulung. Tujuan tu nak bagi roti kita jadi berlapis-lapis elok je nanti dan tak keras. Lipat 2. Tarik memanjang dan lipat lagi. Kemudian selit jadi bulat. Jom tengok Cik Nur buat lagi. Bukan kerja mudah ni kalau tak pro. Nak berlatih tebar, boleh guna tuala basah dulu. Senang. Sambil tebar, kita pusing-pusing doh tu sikit-sikit sampai dapat bentuk bulat yang sekata. Nampak tak? Sikit-sikit kita tarik nipis. Kalau tak pandai tebar, boleh guna cara mak Cik Nur ni. Guna dulang, belakang dulang, sapu minyak. Tekan-tekan doh biar lepeh. Dan sambil tu, tarik perlahan-lahan sampai nipis dan selit dekat tepi dulang. Lepas tu caranya sama je. Lipat dan tarik. Kemudian
Boleh gulung ataupun lipat macam ni. Dah boleh goreng ni. Sebelum tekan dan goreng memang kita kena rehatkan dough. Jadi yang mana buat dulu tu, kita goreng dulu. Tekan dough biar lepeh. Tak nipis sangat pun tak apa. Kalau nipis, jadilah garing sikit. Kalau tebal, jadi lembut dan fluffy. Tekan dengan tapak tangan lembut-lembut je. Kemudian panaskan kuali, grease minyak dan bolehlah goreng. Nak tambah margarin sikit lagi pun on juga. Terbalikkan. Kuali seeloknya guna yang tebal. Barulah roti canai tu masak sekata je, tak mudah hangit. Dah masak, boleh angkat. Sambung goreng. Untuk frozen, kita goreng kuning-kuning je. Lepas tu simpan tempat beku. Roti canai ni nampak tak naik fluffy dalam tu, kat luarnya garing sikit. Boleh susun. Ni satu step wajib. Tepuk. Tujuan nak bagi roti tu gebu. Cik Nom suka yang garing sikit kulitnya dan dalam tu fluffy. Kalau tak suka garing, kurangkan masa goreng tu. Kari dalca pun dah siap. Wangi teramat sangat bila buka tudung. Kalau suka yang cair, boleh lebihkan air masa reneh tu. Tumis darat macam ni memang sedap dan wangi. Cik Nom tak letak perasa ke apa lagi dah. Roti canai pula, bila carik-carik tu memang senang lerai, nampak berlapis-lapis. Bolehlah hidang dengan kuah dal atau kari dalca. Ada sambal bilis, lagi terbaik. Berbaloi kan kalau buat kat rumah, makan ramai-ramai. Macam, on ke tak on roti canai ni? Okey, sekian dari Cik Nom untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!